Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Fantastic Five ingin membentangkan projek kajian kes Craven Books. Nama saya Norfana binti Anan bernometrik A17391 akan menerangkan tentang kesan pihak berkepentingan dalam kes Craven Book. Pihak berkepentingan yang pertama ialah pekerja. Berdasarkan kes, Craven Book mempunyai 3 orang pekerja yang terlibat secara langsung. Yang pertama ialah Claire. Claire merupakan seorang pengurus bagi syarikat tersebut. Disebabkan Claire mempunyai pengalaman dalam menggunakan sistem baharu dan sistem lama, maka Claire mampu membuat keputusan yang bijak dalam memilih sistem teknologi maklumat yang baik bagi menyelamatkan Craven Book. Yang kedua ialah Jane. Jane merupakan bekas pekerja syarikat tersebut. Disebabkan dirinya sendiri yang tidak terdedah kepada tata tertib atau cara penggunaan sistem baru, maka telah berlakunya kesilapan semasa Jane mengendalikan sistem baharu tersebut. Ketiga ialah Tony yang merupakan bekas pengurus IT bagi syarikat Craven Book. Meskipun Tony memegang jawatan tersebut, namun dia tidak mempunyai sebarang inisiatif untuk mengambil tahu tentang pengurusan atau penggunaan sistem baharu tersebut. Pihak berkepentingan yang kedua ialah perunding. Sebagai seorang perunding, Jack seharusnya memberi penerangan yang jelas kepada Craven Book sekiranya terdapat sebarang risiko dalam menggunakan sistem yang dipilih oleh David. Ketiga ialah pemilik. Berdasarkan kes, didapati bahawa Peter merupakan seorang pemilik Craven Book yang tidak bertanggungjawab kerana Peter menghirau dan tidak mengambil sebarang tindakan bagi memperbetulkan keadaan syarikatnya. Yang terakhir ialah pelanggan. Jack sebagai pelanggan telah mengalami kerugian yang besar disebabkan oleh kesilapan Craven Book itu sendiri. Seterusnya ialah isu utama dalam kes Craven Book. Isu yang pertama adalah Craven Book tidak mempunyai ketua yang boleh memantau sistem baharu. Yang kedua, sikap pemilik perniagaan iaitu Peter yang tiada inisiatif untuk mengambil tahu tentang keadaan syarikat yang sedang huru-hara disebabkan oleh penggunaan sistem baharu. Ketiga ialah kesilapan dalam membuat keputusan, dan yang terakhir ialah Craven Book yang terlalu bergantung kepada perunding iaitu Jack sehingga menyebabkan Craven Book terpaksa membayar tambahan kos bagi memperbetulkan sistem baharu. Terdapat 5 fasa SLDC. Pertama, analisis sistem yang merangkumi penyiasatan awal di mana mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk memahami masalah sistem lama dan sebab-sebab perubahan bagi membuat keputusan membeli atau mengembangkan sistem baru. Berdasarkan kes Craven Book, pengembangan produk yang kurang teliti membolehkan John menambah baik perisian dengan sedikit pemahaman tentang bagaimana kemampuan baru akan mempengaruhi prestasi sistem pelanggan mereka. Dengan ini, prestasi sistem lama yang teruk boleh dikembangkan kepada perisian yang lebih cekap. Kedua, reka bentuk konsep adalah untuk menentukan cara memenuhi keperluan pengguna. Dalam kes Craven Book, Craven menerangkan sistem apa yang dikehendaki dan John perlu mentafsir penerangan tersebut dalam bentuk carta alih supaya dapat memudahkan jurutera untuk membina sistem baru. John perlu membuat spesifikasi hubungan yang terperinci, skema logik dari semua jadual dan batasan yang diperlukan untuk memenuhi keterangan dalam model data konseptual. Semasa aktiviti ini dijalankan, John dan Tony perlu bekerjasama untuk mengenal pasti dan menilai pelbagai alternatif reka bentuk sistem yang boleh dilakukan. Selepas penilaian, John perlu mengembangkan spesifikasi reka bentuk sistem dengan mengambil kira pelbagai kriteria reka bentuk. John juga perlu mengetahui data apa yang disimpan serta bagaimana data tersebut dapat dimanipulasikan dalam pangkalan data, dan akhirnya perlu menyampaikan keperluan reka bentuk konsep tersebut. Fasa yang ketiga adalah reka bentuk fizikal, di mana ia menerangkan reka bentuk konseptual yang luas ke dalam kod tertentu, input dan output sumber dokumen serta membina pangkalan data. Di dalam fasa ini, John perlu menunjukkan hasil, pangkalan data dan input yang ada pada reka bentuk sistem bagi memastikan spesifikasi yang Craven inginkan dapat dipenuhi. Untuk membangunkan program pula, John perlu mengembangkan prosedur yang ada dan mengawal reka bentuk untuk mengelakkan daripada berlakunya sebarang masalah kepada sistem. John juga perlu menyampaikan sistem yang dibangunkan kepada Craven dengan memberi penjelasan yang tepat tentang penggunaan sistem baru itu. Fasa keempat adalah pelaksanaan dan penukaran. Dalam fasa ini, membina perancangan dan pelaksanaan dan penukaran dengan melakukan memasang perkakasan dan perisian, melatih pekerja, menguji sistem, menyiapkan dokumen, dan setelah itu proses penukaran kepada sistem baru akan selesai.
Berdasarkan kes Craven, John dapat melakukan pengujian melalui peninjauan prosedur, memproses transaksi ujian untuk menentukan sama ada program yang dijalankan itu beroperasi seperti yang dirancang dan menggunakan salinan transaksi dan fail yang sebenar. Fasa terakhir melibatkan operasi dan penyelenggaraan dengan memperbaiki dan menyemak pelaksanaan akhir, menggunakan sistem, mengubah suai sistem, melaksanakan penyelenggaraan secara berterusan dan menyampaikan sistem yang telah diperbaiki. Di mana Craven Books telah menggunakan sistem maklumat dengan sepenuhnya daripada proses manual mereka. Perubahan yang mendadak ini telah mengakibatkan sistem yang digunakan masih belum bersesuaian dan telah mengakibatkan Craven Books mengalami kehilangan pelanggan dan kerugian besar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ika Natasha binti Razali, bernombor matrik A1736554. Saya teruskan pembentangan dengan pengajaran daripada kegagalan Craven Book. Pengajaran yang pertama ialah Craven Book perlu mengutamakan perniagaan mereka berbanding teknologi. Sesebuah perniagaan perlu mementingkan sistem yang bersesuaian untuk digunakan berbanding mengejar teknologi semasa. Selain itu, sistem yang membawa kerugian perlulah dinyah pasang secara serta-merta. Hal ini kerana di dalam sebuah perniagaan, lazimnya keuntungan patut diutamakan berbanding sistem teknologi perkomputeran. Perniagaan juga memerlukan perancangan yang strategik dalam mengimplan sesuatu sistem teknologi. Ini kerana ianya dilakukan bagi mencegah permasalahan yang lain yang akan timbul selepas pelaksanaan sistem tersebut. Pengajaran yang kedua didapati adalah Craven Book sepatutnya permudahkan perniagaan sebelum melakukan sistem perkomputeran. Perniagaan seharusnya terlebih dahulu merangka aliran kerja dan memahami proses-proses perniagaan sebelum memilih untuk melakukan sistem perkomputeran. Selain itu, antara elemen kegagalan Craven Book adalah pada proses pengukuran. Oleh yang demikian, perniagaan sepatutnya mengukur produk dengan betul dan kemudiannya senaraikan serta mengumpul segala data-data berkaitan produk bagi memastikan maklumat yang diberikan kepada pengguna adalah tepat dan berdasarkan spesifikasi yang betul. Seterusnya, saya Nur Hidayah Hanim Harudin bernombor matrik A17359 akan meneruskan pembentangan untuk pengajaran yang tiga, iaitu lakukan satu langkah pada satu masa. Craven Book tidak berfikir panjang ketika mengubah sistem yang digunakan syarikat mereka. Craven Book juga hanya mengikut kemahuan tanpa mementingkan keperluan sesuatu sistem itu untuk syarikat mereka. Mereka tidak membuat perancangan yang betul sebelum buat keputusan. Oleh itu, hasil yang terjadi tidak seperti apa yang mereka mahukan. Sepatutnya Craven Book harus membuat perancangan strategik sebelum mengubah sistem perniagaan mereka supaya dapat mencegah masalah kemerosotan dan kerugian syarikat mereka. Pengajaran yang keempat adalah tentang pakej teknik kurang berisiko. Dalam penyediaan perincian, terdapat dua pendekatan asas. Kedua-duanya mempunyai risiko yang tersendiri. Namun begitu, Craven Book telah memilih untuk mengabulkan kedua-dua pilihan tersebut. Oleh itu, ia menjadikan sistem perniagaan mereka menjadi semakin rumit. Sistem yang rumit akan memudahkan kesilapan berlaku. Seharusnya, Craven Book perlu mempertimbangkan lagi dengan lebih terperinci dan memilih pendekatan yang sedari dengan kaedah operasi perniagaan mereka. Pengajaran yang kelima adalah jangan percaya pembekal atau perunding. Craven Book telah bergantung 100% pada pembekal dan perunding mereka tanpa mahu melibatkan diri untuk menguji sistem yang dipilih terlebih dahulu. Hal ini telah memberikan kesan buruk terhadap perniagaan mereka kerana perunding yang dipilih kurang memahami akan kehendak dan kemahuan perniagaan Craven Book. Sepatutnya mereka memilih perunding yang berpengetahuan tinggi dan juga tidak memberikan kepercayaan 100% kepada perunding dan pembekal. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.